Dr. Muhammad Iqbal bin Abdul Hafiz, pakar penuh nefrologi dari UiTM Private Specialist Center. Assalamualaikum Dr. Iqbal. Waalaikumsalam Dr. Elaini. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kita hari inilah terima kasih kerana sudi menjemput saya sekali lagi. Baik doktor. Doktor, seperti dalam episod di Diari Rawat yang lepas kita telah membincangkan berkenaan dengan apa kita panggil kegagalan buah pinggang, kanser buah pinggang dan sebagainya. Dan doktor ada juga menceritakan pada tahap yang mana yang memerlukan seseorang itu untuk melakukan pembedahan dan juga pemindahan buah pinggang terutamanya lah, dan juga organ-organ yang lain. Dan pada malam ini kepada penonton sekalian, kita bukan sahaja mempunyai seorang tetamu, malah malam ini kita juga bersama dengan dua lagi tetamu, iaitu Puan, saya kenalkan terlebih dahulu, Puan Masyitah Ramli yang bertudung biru itu merupakan waris kepada penderma organ, dan bersama seorang lagi, Eleni, silakan. Puan Wan Nur Atikah Cik Wan Muhammad Rozali, pesakit dan penerima buah pinggang. Terima kasih kepada Puan Masyitah dan juga Puan Atikah kerana sudi bersama dengan Diari Rawat malam ini, yang mana kita akan dengar perkongsian secara langsung daripada Puan berdua berkenaan dengan pendermaan organ terutamanya buah pinggang. Jadi kita berbalik kepada doktor untuk membuka topik pada malam ini, transplant buah pinggang. Seperti yang doktor pernah terangkan dalam episod yang lalu, kita recap balik sedikit bagaimana ataupun tahap yang bagaimana yang boleh dikatakan seseorang itu perlu untuk menjalani pembedahan ataupun pemindahan buah pinggang terhadap dia. Silakan doktor. Okey, thank you Nirwan. So apabila seorang tu mengalami kegagalan buah pinggang seperti kegagalan organ lain-lain. Kalau boleh izinkan saya cerita sikit tentang pendermaan organ secara general, secara khusus. So pendermaan organ atau pemindahan organ ni dalam bahasa Inggeris dia adalah transplant, organ transplant. So kita kena tahulah apa maksud organ tu dulu. So organ tu adalah isi kandungan dalam badan kita lah. Maksudnya paru-paru kita, jantung kita, hati kita, buah pinggang kita, ni semua adalah organ. So organ ni boleh mengalami kegagalan. Okey, so macam malam ni kita nak spesifik kepada kegagalan buah pinggang, okey, atau kidney failure lah. Transplant ni atau pendermaan organ ni, pemindahan organ ni adalah apabila seorang pesakit yang mengalami kegagalan organ menerima organ baru. Okey, dan dengan itu dia dapat menjalani atau dia dapat menjalani hidup seperti biasa, seperti sebelum dia mengalami kegagalan organ itulah. Okey. So seperti saya cakap, ialah setiap organ boleh mengalami kegagalan, jantung, kegagalan hati, okey, kegagalan paru-paru. Dalam kes ni buah pinggang ni, kegagalan buah pinggang lah apabila seorang itu mengalami kegagalan buah pinggang ataupun tahap 5. Okey. Macam Dr. Elaini cakap, kebanyakan pesakit setiap tahun sekarang ni lebih kurang 10,000 setiap tahun menjadi pesakit dialisis atau pesakit kegagalan buah pinggang. Okey. Dan majoritinya semua kena buat dialisis lah. Sama ada dialisis hemodialisis ataupun dialisis air yang kita pernah bawakan dalam Diari Rawat yang tetamu kita hari itu kan. So option yang terbaik untuk pesakit kegagalan buah pinggang ni sebenarnya adalah pemindahan buah pinggang lah. Okey. Dan seperti inilah tetamu kita ni, kita ada 2 biji buah pinggang, dan kita hanya memerlukan sebiji buah pinggang untuk hidup seperti biasa. Ya, betul. So dalam kes Puan Atikah, dia telah menerima sebiji buah pinggang daripada adik dia. Okey, so adik dia tinggal 1 biji buah pinggang, dia dapat hidup seperti biasa dengan sebiji buah pinggang dan dia tak perlu menjalani dialisis lagi. So itulah dia miracle transplant atau pemindahan organ atau pemindahan buah pinggang lah. Ya, betul. Okey, tapi sekarang yang kita tahu
ada 2 jenis pemindahan buah pinggang. Okay. Daripada International Registry for Organ Donation and Transplant, kita dapat tahu dalam 2021 katanya ada 78 pemindahan ginjal telah dilakukan di Malaysia sahaja. Dan daripada 15 daripada ni ada daripada kadaverik atau penderma yang telah meninggal dunia, di mana lagi 63 daripada penderma yang masih hidup. So saya nak Dr. Iqbal tolong ceritakan dengan lebih lanjut, apakah perbezaan antara kadaverik atau penderma yang telah meninggal versus penderma yang masih hidup? Okey, itu satu soalan yang baiklah sebab kalau boleh kita nak fahamkan konsep ni Okey. So apabila kita cakap pasal penderma ni, penderma ni kita boleh bagikan kepada penderma yang masih hidup dan penderma yang telah meninggal dunia. Okey. So penderma yang masih hidup ni dia boleh mendermakan 2 jenis organ saja. Okey. Satu adalah buah pinggang. Satu adalah sebahagian kecil daripada hati atau liver kita lah. So sebab penderma hidup ni dia tak boleh nak derma jantung dia. Betul. Betul lah kan? Ataupun paru-paru walaupun kita ada 2, kita tak boleh dermakan sebelah paru-paru. Tak boleh. Tak boleh. Work as one, Yes. So yang boleh diderma semasa penderma itu masih hidup adalah buah pinggang dan ataupun sebahagian hati lah. And itu yang berlaku dengan Puan Atikah. Yang penderma yang telah meninggal dunia ni, selalu bila kita cakap meninggal dunia ni, dia bukan disebabkan oleh meninggal sebab sakit jantung, sebab denggi, sebab apa-apalah. Dia mesti kita panggil meninggal dunia sebab mati otak. Ini pun satu konsep yang kita kena faham kalau kita nak faham konsep transplant kadaverik ni lah, atau penderma yang telah meninggal dunia. Seperti suami tetamu kita, Puan Mashita. Suami dia telah meninggal dunia disebabkan oleh mati otak. Dan mati otak ni harap-harap penonton boleh fahamlah dia punya konsep mati otak ni. Dia apabila otak tu telah mengalami kecederaan yang sangat teruk lah sehingga dia hilang fungsi otak dia, dan dia diklasifikasikan sebagai telah meninggal dunia. Selalunya mati otak ni disebabkan oleh kecederaan yang teruk kepada bahagian kepala, ataupun pendarahan secara tiba-tiba yang dalam kepala. So and then dia tak sedar diri, and then doktor yang ada doktor spesifik lah yang perlu mendiagnose dia sebagai mati otak. So jangan salah faham, pengsan bukan mati otak, ataupun orang yang tiba-tiba hitam ke tak, itu bukan mati otak kan. Tiba-tiba kalau hitam kita takkan ambil dengan risau dia. Dia ada kriteria yang sangat strict dia. Ya, betul. Bukan maksud dia bermaksudnya dekat sini mati otak, tapi kebiasaannya rata-rata orang biasa sebut brain dead, doktor. Betul. Yes, betul. Dalam keadaan itu hanya otak sahaja yang tidak berfungsi, tapi organ-organ yang lain masih lagi berfungsi dengan baik. Dan saya nak bertanyakan perkongsian pengalaman daripada Puan Atikah terlebih dahulu sebagai seorang pesakit buah pinggang dan telah menjalani pemindahan organ buah pinggang daripada adik sendiri. Betul. Wah, masya-Allah, alhamdulillah, dan hari ini nampak sihat seperti seorang yang normal, alhamdulillah. Mungkin Puan Atikah boleh kongsikan terlebih dahulu pengalaman Puan Atikah mengidap penyakit buah pinggang sehingga menerima buah pinggang daripada adik Puan. Silakan. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Sebenarnya saya happy sebab saya duduk di sebelah doktor konsultan pertama yang diagnose saya sebagai pesakit buah pinggang. Saya tak tahu pun hari ini akan jumpa Dr. Iqbal. Itu nama berjodoh. Tersengih Dr. Iqbal terus. So, pada tahun 2016 lah saya buat medical check up, and then boleh tahu lah kat situ level creatinine level dengan ada protein urea lah, protein dalam urine. Okey, lepas tu kebetulan saya bekerja dekat satu bangunan dengan Dr. Iqbal. So saya refer terus kepada Dr. Iqbal lah. I see. Tapi apakah simptom-simptom Puan pada masa tu? Saya physically memang asymptomatic lah. So tak ada simptom langsung? Tak ada simptom. Cuma tahu daripada blood result je lah. Daripada situ lah saya refer kepada Dr. Iqbal dan kita buat biopsi. Kita buat biopsi pada tahun 2018 tapi result inconclusive. So Dr. Iqbal, dalam report Dr. Iqbal likely IgA nephropathy. I see. Okay. So
Daripada Dr. Iqbal 2018, saya berpindah ke Hospital Ampang. Okey. Dan continue dekat Hospital Ampang lah. Pada tahun 2020 waktu PKP, saya disahkan end stage lah. Tapi bila saya refer kepada Hospital Ampang, waktu tu konsultan dekat Hospital Ampang memang dah minta saya carilah potential donor. Mula-mula yang akan jadi potential donor untuk saya adalah husband saya. Okey. So buat workup dekat Selayang. Okey. So sampailah satu stage di mana kita nak tengok HLA. Time tu tak compatible dengan husband saya. Antibody dia tinggi. Ya, sebab ada banyak penilaian yang terpaksa kita lakukan untuk penderma hidup ya. So daripada situ kebetulan PKP. So stop dah dulu. Workup tu stop. Sementara tu kita cari pula pengganti kepada husband. Pada masa itu Puan Atikah tengah menjalani dialisis ke? Saya dialisis bulan 9 2020 betul. Okey. Di mana setiap 3 kali seminggu menjalani dialisis? Bukan, saya buat saya cuci air. Okey. So buat kat rumah je lah. Okey. Buat kat rumah selama setahun. Okey. Lepas tu saya kena 2 kali episod of peritonitis. Alright. So bila dah 2 kali, kita convert kepada HD pula lah. Okey. Selama 5 bulan sebelum saya start HD, hemodialisis cuci darah. Bagaimana yang boleh sampai boleh jumpa, maksudnya jadi adik itu boleh bersetuju ataupun berjumpa boleh bersetuju untuk jadi penderma buah pinggang? Adik saya bersetuju sebab mula-mula sebab husband saya lah kan dah tak jadi. Lepas saya down sangat, saya sedih sebab saya macam okey ni saya dah jumpa peluang kedua saya dah. Lepas tu tiba-tiba dia rentap macam tu je. So saya down sangat. Lepas tu adik saya lah dia berbincang dengan husband dia. Lepas tu dia bagi tahu husband saya, dia kata Abang Adib tak apa. Kalau Abang Adib tak boleh jadi penderma kepada kakak. Adik sudi bagi, dia kata macam tu. Alhamdulillah. Baik, Puan Atikah. Satu perkongsian yang cukup emosi kita dapat lihat pada hari ini, tuan-tuan puan. Tapi selepas ini, kita ingin juga bertanyakan kepada Puan Mashita, merupakan seorang waris kepada penderma. Isteri. Dan ini bukan satu perkara yang sangat mudah, Eleni dan juga penonton di rumah, kerana untuk memberi konsen ataupun kebenaran kepada pihak hospital ataupun pihak yang menguruskan pendermaan organ itu bukan satu perkara yang mudah. Tapi kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Diari Rawat. Okey, terima kasih kerana sudi terus setia bersama kami di dalam rancangan Diari Rawat, dan ingin kita war-warkan kepada anda semua untuk memberikan komen ataupun bertanyakan pandangan soalan kepada tetamu-tetamu kita yang hadir pada hari ini, Dr. Iqbal, Puan Atikah dan juga Puan Mashita, berkenaan dengan topik yang kita bincangkan, iaitu transplant buah pinggang peluang hidup lebih lama. Jadi sama-sama itu tuan-tuan dan puan, ingin kita war-warkan juga, kita bersiaran di saluran TV1 Berita RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik, di Facebook rasmi Berita RTM ataupun di RTM. Di sana anda boleh berkongsikan komen dan juga soalan kepada tetamu-tetamu kita. Eleni. Ya, tetamu kita ketiga hari ini Puan Mashita binti Ramli, isteri kepada arwah Encik Sipen bin Mak Nur. Suaminya merupakan seorang penderma organ kadaverik atau yang telah meninggal dunia. Jadi sebenarnya Puan Mashita, soalan sensitif tapi ya, untuk memulakan sebagai pengenalan, apa sebenarnya yang berlaku kepada suami Puan pada ketika itu? Okey, pada ketika itu keadaan berlaku terlalu cepat. Sebenarnya memang sangat cepat. Suami saya tiba-tiba dia macam tidak sedarkan diri. Okey. So, kita terus ke hospital Selayang. Bila dekat emergency tu, after a few hours, doktor dah start bertanyakan beberapa soalan yang saya rasa macam dah lain macam lah, saya rasa kan. Satu hint. Satu hint. So dia minta saya tunggu sampai jumpa ke pakar bedah ketika itu. Sebab dia orang kata dia detect something pada otak dia. Because dia dah tak respon pada cahaya and everything. So bila kita jumpa pakar bedah selepas X-ray, memang doktor sendiri tunjukkan kepada saya gambar X-ray tu yang otak dia dah bengkak, terlalu bengkak. Masa tu pendarahan di otak ke? Ya. Okay. Pendarahan tu yang menyebabkan sampai otak dia bengkak, memang bengkak. So dia kata maybe akan paralyzed lah, bedridden for don't know lah berapa lama. Okey. Tapi dia need to tunggu keputusan daripada pakar bius, kalau tak silap saya.
So petang tu saya jumpa pakar bius dan dia kata memang tak boleh buat sebarang pembedahan because akan buat lebih teruk bleeding. Dan dia akan buat ujian mati otak yang pertama pada keesokan harinya, tengah hari. Dan ini dalam masa berapa jam selepas masuk daripada hospital? Saya rasa dalam lebih kurang 12 jam saja. Saya 12 jam, 13 jam lebih kurang macam itulah. Maknanya dalam kecemasan lagi ke atau Yes, masuk ke ICU? masih di kecemasan. Dia orang decide kat ICU tapi belum tolak kat ICU lagi lah. So tapi masih dalam kecemasan tu, bila doktor panggil, doktor explain dia punya keadaan everything. Dan dia cakap once dia orang off ubat tidur, after few hours dia orang akan buat itulah first test untuk brain death. Brain death. Soalan saya ketika itu kepada doktor, if first test lulus, adakah ada chances test kedua juga akan lulus? So doktor kata yes. Tapi kalau sebaliknya macam mana? So doktor kata if first test is fail, so it's mean fail lah. Second test juga akan fail. Dia takkan boleh jadi yes kan? So bila doktor explain kat saya, then secara dengan penuh hemahnya doktor menceritakan kepada saya mengenai derma organ. Because dia mati otak kan. So ketika itu saya memang terus cakap dengan doktor yes. Because pada saya, if dia memang dah tidak boleh diselamatkan, untuk apa saya bawa organ-organ dia bersama dia? Faham. Itu. Tapi doktor tak terus ni, dia cuma cakap kat saya it's okay, kita akan tunggu test and then kita akan decide lah dengan big family lah, means dengan mak dia, adik-beradik dia, parents saya and everything. Keesokan tengah harinya, bila saya dipanggil untuk memberitahu keputusan ujian, and memang ujian itu gagal. Itu ujian yang pertama. Ujian yang pertama itu gagal, means dia dah tak boleh diselamatkan lah. Dan doktor tanya lagi pasal derma organ. Yes, saya tetap dengan jawapan saya memang agree. Tapi family counselling dibuat secara membesar bersama ahli keluarga yang lain juga. Because semua saya seorang yang bersetuju ketika itu. Yang lain yang lain convince dia orang untuk memang agak sukar kita nak convince, dan ketika itu saya je yang saya bagi, tapi orang lain semua macam no tak. Because saya faham, sebabnya untuk saya sendiri pun kita tak faham apa itu derma organ lah. Tapi saya pernah melihat ibu saudara saya menderma organ kepada anak dia. So saya ada experience lah, kita pernah tengok kan. So doktor panggil, doktor cakap kumpulkan semua ahli keluarga, and then bila semua dah ada, panggil doktor. So kita duduk dalam satu bilik, doktor datang, tanya pada doktor apa yang sebenarnya menyebabkan kita tak nak. Dr. Iqbal, apa yang doktor boleh ulaskan daripada situasi Puan Mashita pada ketika itu? Yalah, doktor, kebiasaannya doktor, kebanyakan orang terutama daripada rakyat Malaysia bila menyebut tentang pendermaan organ dalaman ni, ada yang takut, ada yang rasa macam boleh ke tak boleh ke, macam mana dari sudut hukum agama. Dan saya percaya doktor mungkin pernah menghadapi situasi yang sebegitu dengan ramai ahli keluarga yang lain. Mungkin doktor boleh ulas. Ya, betul. So actually itulah sebabnya memang kami dalam bidang nefrologi memang berterima kasihlah you all datang, dan juga of course kita punya guest ni datang untuk memberi kesedaran terhadap isu pendermaan organ, pendermaan organ ni kan. So kalau boleh bayangkan situasi tersebut ialah dahlah suami kepada Puan Mashita tiba-tiba meninggal dunia, tapi masa tu sebenarnya dia ditidurkan, kita panggilkan intubated kan, tapi nampak macam belum meninggal dunia. Sebab jantung masih berdegup lagi. Jantung masih berdegup lagi semua kan. So sebab apabila suami dia datang tu, dia terus kita panggil, kita intubate lah ataupun ditidurkan kan. So nampak macam tak meninggal dunia kan. Tapi doktor cakap dia dah memang dah tak boleh buat apa, dah tak ada harapan kan. So nombor satu, dan lagi dia cakap dah meninggal dunia. So boleh bayangkan Puan Mashita rasa macam mana kan.
And then kedua tu, nak bagi tahu pula dah lah bagi berita buruk nombor 1 ni, nak bagi tahu pula boleh tak kita ambil organ dia untuk didermakan. untuk didermakan. Dalam 12 jam saja kan. So ada orang rasa macam terkejut lah kan. apa cepat sangat. Betul lah kata Puan Mashita tadi, benda berlaku dalam sangat pantas kan. Mata, kan. Dan nak bagi tahu sebenarnya ramai dah banyak kali situasi macam ni berlaku. Dan seperti you all dengar tadi, Puan Mashita seorang yang accept, yang terima. Orang lain semua cakap tak nak derma lah. Dan ini sebenarnya adalah situasi yang lebih common lah berlaku. So ramai orang yang mati otak, tapi ialah family pun dah terkejut kan, meninggal secara mengejut. Takkan, ialah bayangkan, so doktor tu kena communicate secara berhemah, secara ada ilmu dia lah, nak cakap macam mana kita nak, boleh tak kita ambil organ dia. So itulah. So itu adalah salah satu sebabnya kenapa kadar pendermaan organ adalah rendah di Malaysia ni kan, sebab kurang kesedaran. Sebab salah satu daripada tanggapan yang kurang tepat adalah pandangan masyarakat Malaysia mengatakan kita menyiksa mayat. So adakah daripada banyak faktor? Sebenarnya ramai macam Encik Eleni kata tadi kan. Ada yang kata bila kita ambil organ daripada seseorang yang telah meninggal dunia itu dikira menyiksa mayat, jenazah tersebut dan sebagainya. Jadi mungkin dari sudut hukum, saya percaya doktor sendiri pun sedikit sebanyak pun kena ada belajar juga pasal ini kan. Kenaan hukum yang telah berkait dengan pemindahan organ ni, doktor. Oh memang, sebab banyak bukan saja kita tak faham tu, tapi persepsi sama ada ia ada dibenarkan dari segi agama ke tidak kan. Macam nombor 1 ialah menyiksa mayat. Penerima bukan Islam pun penerima kan boleh tak terima organ daripada orang bukan Islam, dan kita boleh bagi tak kepada orang bukan Islam. So tapi benda ni memang sepatutnya ditanyalah oleh inilah oleh masyarakat kan. Nak bagi tahu memang sejak 1970 kita memang dah ada fatwa yang menyatakan hukum derma organ ni adalah harus. So itu satulah. Dan kalau penonton nak baca lebih, memang banyak kat dalam internet ni memang banyak dah dibincangkan. Dah dibicarakan oleh mufti-mufti kita semua. Betul. Ada juga e-book daripada Pusat Perubatan UZ Malaya juga yang saya nampak yang telah list down semua fatwa-fatwa yang ada yang mengatakan bahawa hukumnya harus untuk sebagai penderma organ. Betul. Okey, doktor, itu dari segi hukumnya. Dari segi secara amnya, doktor, mengikut fatwa kebangsaan dan juga fatwa negeri-negeri di Malaysia menyatakan bahawa pendermaan organ itu harus. Jadi untuk dapatkan maklumat yang lebih detail, perlu dapatkan daripada agensi ataupun badan yang tertentu untuk dapatkan maklumat kenapa ia diharuskan dan bagaimana proses yang menyebabkan ia diharuskan dan sebagainya. Jadi untuk kita membincangkan banyak lagi sebenarnya berkaitan dengan transplant organ ni. Menarik kan topik hari ini? Menarik, sangat-sangat menarik. Dan kita masih lagi belum puas, terutamanya dengan dua tetamu kita, Puan Atikah dan Puan Mashita hari ini. Pengalaman yang ingin dikongsikan itu adalah sangat bernilai, sangat tidak ternilai untuk kita dapatkan pada malam ini dalam rancangan Diari Rawat. Tapi sebelum itu, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di dalam rancangan Diari Rawat. Pada pendapat saya, bila kita cerita tentang isu derma organ ni, dia adalah satu perkara yang menimbulkan banyak persoalan. Tapi kita tengok juga bergantung pada seseorang individu. Kalau kita rasa kita nak berderma, tujuan ikhlas untuk membantu, saya rasa tak ada masalah lah. Sebab kita boleh menyelamatkan nyawa ataupun memudahkan orang lain untuk mendapatkan pertolongan lah. Dalam agama Islam akan kata kalau dia tak memudaratkan kita, kita harus ataupun saya tak apa nak tahu hukum, tapi dia dialukanlah untuk membuat benda tu. Dia boleh membantu mereka yang memerlukan dan mereka yang masih lagi boleh diselamatkan. Saya meninggal, saya nak dermakan organ, tak ada masalah as long as saya bersetuju ataupun si mati bersetuju untuk mendermakan organ. Kalau kita rasa badan kita fit, organ kita fit untuk derma,
dan sudah tentu memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Kalau dapat berpeluang untuk menderma salah satu organ dan menjadi untuk punca seseorang hidup dengan lebih baik, why not? Kalau saya dikategorikan sebagai orang yang sihat dan mampu untuk menderma, saya rasa insya-Allah, dan berdasarkan hukum agama yang saya baca pun, ini adalah satu yang dibenarkan. Jadi ya insya-Allah saya akan menderma. Rata-rata daripada pandangan masyarakat berkenaan dengan pemindahan organ ini adalah sangat-sangat positif, dan sangat menarik Eleni, kan, iaitu apa yang dikatakan oleh salah seorang yang kita interview tadi itu, mengatakan kalau kita dapat sekurang-kurangnya memberi kebaikan kepada orang lain, itu satu benda yang rahmat yang cukup besar. Tapi yang kita risaukan sebenarnya, walaupun kesedaran mereka ada dan benda ini adalah positif, tetapi pendaftaran sebagai penerima organ tu masih rendah. Langkah yang pertama itu penting. Okey, kita akan berbalik kepada tetamu kita terlebih dahulu. Saya ingin bersama dengan Puan Atikah berkenaan dengan apabila adik Puan Atikah dah bersetuju untuk mendermakan salah satu buah pinggang kepada Puan. Jadi bagaimana prosedurnya sehingga sampai berlakunya proses pemindahan buah pinggang tersebut? Okey, sebenarnya bila adik saya menggantikan suami saya sebagai donor, proses workup tu berulang balik. Apa yang suami saya buat, adik saya kena buat balik. So untuk penderma, of course lah, kena physically and mentally fit lah. Banyak prosedur ataupun workup yang kita kena lalui sebelum adik saya eligible untuk menjadi donor. Antaranya adalah kita kena jumpa dengan PSY, kena psychiatrist untuk counselling dulu. Betul, dua-dua kena jumpa. Saya kena jumpa, adik pun kena jumpa. Banyaklah, ada soalan-soalan, ada penilaian-penilaian lah yang ditanya kepada saya dan juga adik. Okey, lepas tu adik akan melalui banyaklah peringkat saringan pengambilan darah, sebab kita nak tengok renal profile macam mana, HB dia macam mana, lepas tu ABO blood group. Tak pastikan adik adalah sihat dan organ juga sesuai untuk anak-anak adik saya baru lepas 5 bulan beranak. Berapa lama proses tu daripada adik kata okey, saya setuju sehingga ke dapat kelulusan untuk melakukan pemindahan tu? Adik saya ambil masa sekejap je sebab bila dah gagal yang bahagian suami, lepas tu PKP kita stop sekejap. Lepas tu tim Hospital Selayang sangat membantulah. Dia kata, Atikah tak apa, kita lepas PKP ni kita akan terus buat. So dalam tempoh 4 bulan rasanya, daripada bulan 9 sampai bulan 2. Bulan 2 kita dah dapat tarikh untuk transplant. Okey. Bulan 2 2000? Bulan 2 2022. Dapat tarikh. Untuk pengetahuan ramai, sebenarnya Hospital Selayang merupakan pusat rujukan untuk nefrologi buah pinggang. So selalu kebanyakan kes-kes begini selalunya kita akan pergi ke Hospital Selayang lah sebagai hospital kerajaan. Ya, Dr. Iqbal, boleh cerita sikit mengenai penilaian yang perlu dibuat? Selalunya secara rata lah, berapa lama? Selalu penilaian ataupun kita panggil workup. So apabila seorang tu dia datang kaunseling untuk dan berhasrat untuk menjalani pemindahan buah pinggang, especially dia bawa penderma yang hidup lah, kan. Selalunya ialah family member dia orang lah. Sama ada adik-beradik, suami isteri, suami kepada isteri, isteri kepada suami. Kalau macam jauh sikit, doktor, macam sepupu, kawan ibu ke? saudara, kawan ke? Itu kompleks sikit sebab kat Malaysia ni kalau ada dia kalau jauh sikit lah ataupun kawan katakan, dia kena melalui satu komiti untuk memastikan dia tak ada ni lah, tak ada dari segi sebab kita takut macam benefit perdagangan organ ke macam mana tu? Sebab dia nak mengelakkan ataupun sebab kat Malaysia ni transplant ni dia tak boleh melibatkan pembayaran kepada penderma, ya. So satu komiti khas. So kalau ada kawan lah katakan kan nak menderma kepada kawan dia, dia memang kena melalui komiti khas ni untuk memastikan tak ada hanky-panky lah. Dan juga untuk memastikan compatibility dia dengan penerima ke? Betul. So itu kalau tak ada hubungan lah, tak ada hubungan rapat lah maksudnya. So apabila satu pasangan tu datang, kita akan bagi tahu sebab apabila dia nak menderma
buah pinggang dia tu, kita kena nombor satu saya akan cakap priority adalah kepada penderma. Okey. Sebab kita tak nak orang tu menderma and then 10 tahun nanti dia pula jadi pesakit buah pinggang. Faham. Ya. Okay. So saya akan cakap first thing, saya cakap saya punya priority adalah terhadap penderma dan oleh itu kita akan pastikan kita akan penderma akan menjalani ujian, macam-macam ujian lah. Okey. At least ada 25 ujian. 25 ujian? Ya. Wow. So daripada ujian darah, ujian scan, ujian imunologi untuk pastikan dia padan, ujian jantung, ujian paru-paru, semua kita kena buat. Ujian infection semua kena pastikan. Dua-dualah penderma dan penerima. Sebab bukan semua orang boleh menderma. Faham. Dia kena sihat, dia tak boleh ada kencing manis. Dia tak boleh ada batu karang yang yang selalu recurrent lah kita panggil. Kalau kolesterol tinggi pula? Kolesterol boleh. Boleh lagi kan? Darah tinggi pun boleh asalkan terkawal. Tapi kalau kencing manis tidak boleh, doktor. Maksud dia dekat sini, seseorang yang ingin mendermakan organ dia perlu fit ataupun sihat secara keseluruhan. Ya, betul. Dia tak boleh obes sebab kita tak nak kan 10 tahun down the line kan dia pula kena betul. Dia pula sakit, dia pula buah pinggang orang lain pula jadi satu. Okey, baik. Kita ingin meraihkan soalan-soalan daripada rakan-rakan kita yang juga menonton di Facebook rasmi Berita RTM dan mungkin kita angkat satu soalan daripada sahabat kita iaitu Muhammad Izuddin. Assalamualaikum dan selamat malam. Mengenai pasca pemindahan buah pinggang, adakah seseorang yang memindahkan buah pinggang kepada seseorang pesakit yang memerlukan akan berubah rupa? Bagaimana soalan, doktor? Mungkin doktor boleh ulas mengenai soalan daripada sahabat kita? Itu soalan baiklah. So dia maksudnya penderma itulah kalau dia dah mendermakan buah pinggang dia kata kan. Penderma atau yang menerima juga saya rasa. Menerima juga. Okey, so kalau penderma tu bila dia kita start dengan penderma dulu. So, penderma kalau dia dah bagi buah pinggang dia, kita akan bagi tahulah dia tak ada kesan terhadap fizikal dari segi so dia boleh buat kerja macam biasa, boleh angkat barang macam biasa, sexual function pun macam biasa. Kalau dia wanita dia boleh pregnant lagi. So tak ada perubahan langsung. Kita takkan tahu orang tu menderma buah pinggang dia. Okey. Untuk penerima pula, of course, apabila kita menerima buah pinggang tu, ada ubat-ubat yang kita perlu ambil lah. Kita panggil ubat immunosuppression untuk mengelakkan rejection ataupun penolakan buah pinggang tu kan. So, dia ada side effect dia sikit. Salah satu dia steroid lah. Macam Dr. Elaine tahu kan. Dan Puan Atika pun mengambil steroid kan. Betul. Dan kebanyakan orang takut sebab dia kata kena ambil seumur hidup. Yes, memang betul. Pada mulanya memang kita bagi ubat tu dengan dos yang tinggi. Tapi dah lama tu kita akan dos dia akan berkurangan lah. So side effect tu akan hilang lah. Baik. Okey, tadi kita dah bertanya dengan Puan Atika berkenaan dengan penderma hidup. Dan kali ini kita bersama dengan Puan Mashitah yang merupakan waris kepada penderma organ. Jadi dalam setelah Puan mewakili seluruh ahli keluarga mengatakan ya ataupun membenarkan untuk pihak hospital ataupun pihak perubatan bagi proses pendermaan organ ataupun arwah suami Puan, iaitu organ yang didermakan hati, jantung, buah pinggang dan juga mata. Jadi kita nak tahu juga bagaimana pula proses yang Puan sendiri alami setelah Puan mengatakan ya untuk mendermakan organ daripada arwah suami. Setelah kita bersetuju, sebenarnya dalam waktu kita bersetuju, kita kaunseling dengan doktor, berbincang dengan keluarga tu, dia adalah di antara waktu ujian pertama ke ujian kedua. So maknanya belum ada waktu kematian lagi lah. So ketika itu mereka dah setuju dan mereka tanya betul-betul dengan saya, betul ke saya bersetuju? Saya kata betul. If saya memang betul-betul bersetuju, mereka nak panggil penerima untuk datang ke hospital because dia kena buat bersama-sama kan. Betul. So dia kata because mengikut list diorang tu penerima tu berada agak jauh jugalah. So nak mempercepatkan urusan sebab dia biasanya kena buat before subuh, something like that lah. Diorang datang kena tolak ke OT.
So untuk memudahkan perjalanan penerima, mereka just tanya secara lisan lah. Okey, berarti kita bersetuju. Setelah sampai tempoh ujian kedua, okey, mereka dah buat ujian kedua dan sememangnya memang akan gagal lah. Mereka bagi kita consent letter untuk kita tanda tangan. Okey, dan yang saya sangat sukalah tentang kita derma organ ni, walaupun dia dah tak ada, tapi body dia masih lagi di dalam wad, masih ada jantung. So everything mereka tak cabut kan. So pada saya yang indahnya untuk saya, kita masih boleh spend time dengan arwah. Okey. So dan doktor suruh saya rest and everything. Dia kata nanti dalam bila time nak tolak ke OT, mereka akan call saya lah. Okey, so tapi saya stay dengan dia sampai mereka tolak. Tapi yang saya dapat tengok sewaktu sebelum tolak ke OT tu, kita dapat tengok macam mana nurse treat dia memang macam orang hidup. Masih check everything, masih check nadi, masih check everything. Okey. So dah sampai bila nak pergi ke OT, mereka panggil. Suruh kita tengok semua kan. So dia bawa kita sekali lah pergi ke bilik untuk buat sampai dekat pintu. Dan kita dapat tengok, masih dapat ni everything. Mereka bagi masa kita kita dengan tu semua. So pada saya cara mereka menguruskan itu adalah sangat baik. Dengan respect kepada mayat. Sangat mereka respect kepada jenazah dan juga mereka sangat respect kepada keluarga penderma. Kita dapat rasakan macam sesuatu yang kenapa treat saya sampai macam ni, sampai saya tertanya kenapa layan saya sampai macam ni. Alhamdulillah. Dan mereka memang cakap dengan saya, okey puan, kita akan buat secantik yang boleh. Kita akan jahit selembut yang boleh, secantik yang boleh. Okey, selepas selesai semua tu, mereka panggil kita untuk tengok di mana yang mereka jahit dan semua. Memang saya sangat terkejut. Memang sangat, saya macam sampai macam ni sekali, macam orang tu dah tak ada kan. Kita expect macam buat macam biasa kan, tapi sampai kan ada keluarga dan kenalan saya yang bertanya, betul ke mata tu dijahit? Memang kita tak boleh nampak. Nampak macam biasa je. Yes, nampak macam kita tutup mata, tapi sebenarnya memang ada kornea dia telah di. Yes, bila dia ambil tu, tapi mata tu macam kita tutup mata. Memang tak nampak. Cuma yang kita nampak dekat yang ni lah, di bahagian dada kan. Tapi bila kita tengok, kita tak ada apa-apa yang kita nak pertikaikan kepada mereka. So yang macam saya nampak, mereka sangat menghormati jenazah tu. Baiklah. Yang tak ada apa-apa yang nak menyebabkan kita rasa frust ke apa. So rasa macam okeylah, dan alhamdulillah layanan petugas kesihatan kepada jenazah itu adalah sangat-sangat baiklah puan. Alhamdulillah lah semua dilakukan dengan segala penghormatan kepada jenazah dan kepada keluarga puan juga. Sekarang kita hendak pergi ke kapsul farmasi. Alright. Seterusnya mengenai patuhi rawatan buah pinggang. Kalau saksikan. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan kepentingan patuh kepada rawatan bagi pesakit kegagalan buah pinggang. Menurut data National Health and Mobility Survey NHMS, peratus pesakit kegagalan buah pinggang di Malaysia meningkat daripada 9.11% pada 2011 kepada 15.5% pada 2018. Angka ini dijangka akan meningkat sekiranya faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan buah pinggang tidak ditangani dengan berkesan. Kegagalan buah pinggang terbahagi kepada dua, iaitu kegagalan buah pinggang akut yang mana buah pinggang tidak berfungsi sepenuhnya secara tiba-tiba untuk tempoh sementara, dan kegagalan buah pinggang kronik iaitu fungsi buah pinggang merosot secara perlahan-lahan dalam tempoh yang panjang. Kegagalan buah pinggang boleh berlaku dengan peningkatan usia atau disebabkan oleh penyakit yang mengganggu fungsi buah pinggang seperti lupus, polycystic kidney disease dan nephritis. Selain itu, kegagalan buah pinggang juga merupakan komplikasi bagi penyakit kronik seperti diabetes dan hipertensi yang tidak terkawal. Patuh kepada ubat-ubatan ialah faktor utama yang menentukan keberkesanan rawatan penyakit kronik. Selain itu, kepatuhan kepada rawatan juga dapat memperlahankan kemerosotan fungsi buah pinggang dan seterusnya mengelakkan komplikasi kegagalan buah pinggang.
Sekiranya penyakit tidak terkawal secara berterusan, kegagalan buah pinggang boleh menjadi kekal sehingga pesakit perlu menjalani dialisis. Bukan itu sahaja, pesakit kegagalan buah pinggang akan mengalami anemia, kerapuhan tulang, pengerasan salur darah dan pengumpulan air dalam badan. Pesakit kemudiannya akan diberikan ubat-ubatan untuk merawat masalah kesihatan tersebut. Antaranya termasuklah tablet kalsium, zat besi, asid folik dan vitamin C untuk meningkatkan penghasilan sel darah merah serta vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium dalam badan. Ini menyebabkan bilangan ubat yang perlu diambil semakin bertambah dan mungkin membebankan pesakit untuk kekal patuh kepada rawatan. Di setengah fasiliti kesihatan kerajaan terdapat perkhidmatan klinik kepatuhan terapi ubat-ubatan iaitu Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC) yang dapat membantu pesakit menangani masalah pengambilan ubat-ubatan. Ahli farmasi akan menilai tahap kepatuhan pesakit dan mengenal pasti masalah dan isu yang dialami oleh pesakit dalam beberapa siri janji temu. MTAC turut membantu memberi motivasi dan mengubah perspektif pesakit terhadap penyakit yang dihadapi. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center MPCC melalui talian 1-800-886-722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Berdasarkan National Renal Registry Malaysia setakat 2018, seramai 44,136 orang pesakit kegagalan buah pinggang di Malaysia menjalani rawatan dialisis. Peningkatan ini dapat diperlahankan sekiranya pesakit patuh pada rawatan dan seterusnya risiko komplikasi kegagalan buah pinggang dapat dikurangkan. Pesakit digalakkan untuk berbincang dengan doktor atau ahli farmasi dalam merancang jadual pengambilan ubat seharian dan maklumkan sebarang masalah tentang pengambilan ubat yang dihadapi agar langkah terbaik dapat dikenal pasti dan pesakit dapat menjalani rawatan dengan lancar. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Satu ikrar sejuta harapan, itulah kempen Jom Ikrar Derma Organ yang diwar-warkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sebelum kita sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita nak dengar sedikit kata-kata akhir daripada dua tetamu kita terlebih dahulu, iaitu Puan Atikah dan juga Puan Mak Syita. Mungkin ada kata-kata sebagai seorang penerima transplant buah pinggang. Mungkin Puan Atikah ingin mengatakan sesuatu ataupun saranan yang disampaikan kepada penonton Dia Rawat ketika ini. Okey, untuk saya dengan asbab peningkatannya penggunaan teknologi, insya-Allah akan meningkatnya penderma di luar sana sebab sekarang ni banyak dah awareness dekat media sosial. So dengan adanya awareness yang dekat media sosial ni, semoga setiap tahun akan berlakulah peningkatan kepada penderma, tak kisahlah cadaveric ataupun living. Okey, terima kasih Puan Atikah dan Puan Mak Syita pula sebagai waris kepada penderma organ. Silakan Puan. Okey, saya sebagai waris menyeru kepada anda di luar sana untuk bersetuju jika ada di kalangan ahli keluarga kita sudah berikrar sebagai penderma organ atau tidak berikrar tetapi diberi peluang untuk menderma organ. Saya menyeru kepada anda semua supaya bersetuju dan teruskan hasrat yang murni itu supaya kita dapat membantu memberi kehidupan yang lebih baik kepada insan-insan di luar sana. Terima kasih Puan Mak Syita dan juga Puan Atikah. Terakhir Dr. Iqbal. Sikit lagi saya nak tanya pasal penerima kadaver ataupun yang telah meninggal dunia berbanding dengan penderma organ yang masih hidup. Kebanyakannya saya ringkasnya orang lagi suka dapat dari orang kata lagi hidup ginjal orang masih hidup tu lagi bagus. Tapi apa pendapat Dr. Iqbal sebenarnya secara ringkas? Okey, sebenarnya it's a very good question. Sebenarnya every country sepatutnya promosikan transplant secara cadaveric lah. Okey. Mana yang telah meninggal dunia lah. Ya, maksudnya orang yang telah meninggal dunia lah. So ini sebab nombor satu, orang yang telah meninggal dunia itu dapat memberi banyak lagi organ kepada
Jangan lupa, bukan kegagalan buah pinggang je, kegagalan hati, kegagalan paru-paru, kegagalan jantung. Tapi list untuk orang yang nak menunggu cadaveric ni, sebab penderma yang masih hidup ni bukan semua boleh menderma. Betul. Maksudnya walaupun ada orang tu kegagalan buah pinggang, mungkin tak ada family members dia atau sesiapa yang sesuai untuk menderma. Betul. So kita sepatutnya, setiap negara actually working towards a good system cadaveric ni lah. Tetapi macam Dr. Lani cakap mula-mula tu, kalau you pergi ke national list ni, ada 20,000 orang yang menunggu. Kan? So boleh tunggu sampai 10 hingga 15 tahun seperti cakap. Betul tu. Tapi nak bagi tahu you berita baik. Tahun lepas the highest transplant cadaveric telah berlaku kat Malaysia sejak 1975 sebanyak 88 penderma. Ini tak pernah dilihat lagi lah. So ini adalah tanda baik lah seperti saya cakap. Kesedaran masyarakat kita sudah makin tinggi kan. Baik doktor, untuk meningkatkan lagi kesedaran penonton, dirawat dan juga masyarakat umum, mungkin doktor boleh kongsikan, doktor juga merupakan salah seorang yang telah berikrar sebagai penderma organ kan. Mungkin doktor boleh kongsikan ada bukti tak sebenarnya? Betul. Okay, so ini dulu-dulu lah. Saya penderma organ. Saya sudah berikrar lah. Okay, so kalau ada apa-apa berlaku pada saya lah, okay, that means ialah mati otak ke, saya dah bersetuju untuk mendermakan organ-organ. Tapi yang penting, kita kena bagi tahu family kita yang kita dah menjadi pengikrar penderma organ. Dan mereka kena bersetuju juga. Betul. Okay? Tapi sekarang ni mudah sebab nak menderma organ. MySejahtera pun dah ada. MySejahtera, seperti yang dalam video kempen Jom Ikrar Derma Organ. Sebab sekarang kad fizikal tidak lagi dikeluarkan. Kita ada kad digital di MySejahtera sahaja. Baik, Elani, kita dah sampai pejancelik dah sampai ke hujung rancangan. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Iqbal, pakar program nefrologi dari UiTM Private Specialist Center, sudi bersama dengan kita untuk berkongsikan tidak